Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Irfan Faruqi dan ini ASEAN 25. Jumlah kematian akibat gempa bumi Myanmar mencecah lebih 3,000 dengan ratusan lagi masih hilang pada Khamis. Dalam pada itu, ramalan hujan antara cabaran baharu kepada pasukan operasi penyelamat dan bantuan ketika ini. Junta pemerintah Myanmar mengisytiharkan tempoh berkabung selama seminggu bermula Isnin lalu susulan gempa bumi dahsyat yang melanda negara itu. Junta dalam kenyataan berkata bendera negara akan dikibarkan separuh tiang sehingga 6 April ini, menandakan rasa simpati atas kehilangan nyawa dan kerosakan akibat gempa bumi besar berukuran 7.7 pada skala Richter. Jumaat lalu, gempa bumi berukuran 7.7 pada skala Richter melanda Myanmar dengan Mandalay, Bago, Magwe, Timur Laut Negeri Shan, Sagaing dan Naypyidaw antara kawasan yang paling teruk terjejas selain turut menjejaskan negara jiran Thailand. China yang membawa pesawat yang membawa kumpulan kedua barangan bantuan kemanusiaan yang disumbangkan oleh kerajaan China kepada Myanmar berlepas dari Beijing pada pagi Khamis. Menurut Agensi Kerjasama Pembangunan Antarabangsa China CIDCA, bantuan kemanusiaan itu merangkumi 800 khemah, 2,000 selimut, 3,000 kotak biskut dan 2,000 kotak air minuman. Sebelum ini, kumpulan pertama barangan bantuan kemanusiaan yang disumbangkan kerajaan China telah selamat tiba di Myanmar pada 31 Mac. Menurut jurucakap CIDCA, Li Ming, China bersedia memberi bantuan berterusan mengikut keperluan Myanmar untuk membantu mangsa mengatasi kesukaran. Li percaya, usaha bersama antara China dan masyarakat antarabangsa rakyat Myanmar pasti dapat mengatasi bencana dan membina semula kampung halaman. Pada Selasa, kerajaan Myanmar dilaporkan mengeluarkan permintaan rasmi bagi bantuan antarabangsa melalui sepucuk surat kepada Setiausaha Agung ASEAN memohon mobilisasi sumber untuk menyokong usaha menyelamat, bantuan dan pemulihan di kawasan yang terjejas. Gempa bumi dahsyat yang melanda Myanmar berlaku pada 28 Mac lalu dengan magnitud 7.7 dan menyebabkan kerosakan besar di kawasan Mandalay. Pegawai Kastam China telah mengesahkan lanjutan waktu operasi dan menambah sumber bagi mempercepatkan proses pemeriksaan durian di Pusat Pemeriksaan Sempadan. Pihak berkuasa China juga akan meningkatkan kapasiti pemeriksaan dengan menambah bilangan makmal pemeriksaan daripada 3 kepada 5 serta menempatkan lebih ramai pegawai bagi menyelaraskan proses pemeriksaan di pusat tersebut. Timbalan Menteri Perdagangan Thailand, Napinton Sri Sumpang berkata, Kementerian Perdagangan telah meminta supaya waktu operasi di Pusat Pemeriksaan Mohan yang terletak di sempadan China Lao dilanjutkan daripada 5.30 petang kepada 8.30 malam. Sebelum ini, hanya 30% daripada durian yang diimport ke China menjalani pemeriksaan, namun sejak Januari 2024, semua kontena durian perlu diuji untuk pencemaran baitu dan kadmium oleh makmal bertauliah di Thailand serta menjalani pemeriksaan penuh di sempadan China. Pekerja Kemboja di Thailand akan dikecualikan daripada bayaran keluar masuk di pintu sempadan antarabangsa semasa sambutan Tahun Baharu tradisional dalam tempoh 2 minggu lagi. Kementerian Buruh dan Latihan Vokasional mengumumkan pada 31 Mac lalu selaras dengan semangat perjanjian bersama antara kerajaan dan Kementerian Buruh kedua-dua negara yang mana tiada bayaran akan dikenakan dari 1 April hingga 15 Mei. Menurut kenyataan kementerian, pengecualian ini hanya diberikan kepada pekerja Kemboja yang sah bekerja di Thailand dan memiliki visa non-imigrasi LA yang sah sehingga selepas 15 Mei. Pengecualian ini termasuk kanak-kanak di bawah umur 18 tahun yang sah dan dibenarkan tinggal di Thailand selepas 15 Mei. Dalam pada itu, kementerian turut mengingatkan bagi memastikan kelancaran proses keluar masuk antara negara, pekerja Kemboja mesti melalui pintu sempadan antarabangsa Kemboja Thailand. Pasport dan dokumen perjalanan mereka akan dicop tetapi mereka tidak perlu mengisi borang permohonan atau membayar permit kemasukan semula ke Thailand. Sekiranya mereka kembali ke Thailand selepas 15 Mei, mereka mesti melengkapkan permohonan dan membayar yuran. Semasa mesyuarat pada 11 Mac dengan Narut Suntarodom, Konsul Jeneral Thailand di Siem Reap, Gubernur Wilayah Battambang, Sok Lau, meminta pihak Thailand agar memudahkan proses pekerja Kemboja untuk pulang.
Lebih 1,450 tan beras daripada Rizab Vietnam akan diperuntukkan kepada 3 wilayah di utara negara itu untuk menampung keperluan penduduk tempatan semasa musim kemarau pada 2025. Peruntukan itu diluluskan oleh Timbalan Perdana Menteri Vietnam, Ho Duc Pok. Wilayah Lang Son akan membawa lebih 219 tan beras, Lai Chau 387 tan dan Dien Bien 846 tan. Kementerian Kewangan dan Kesihatan dipertanggungjawabkan untuk menyelia peruntukan beras dan membuat pengawasan mengenai gerak kerja tersebut. Sementara itu, Jawatan Kuasa Rakyat di ketiga-tiga lokaliti ditugaskan menyediakan sokongan kepada golongan yang memerlukan tepat pada masanya dan selaras dengan ketetapan. Majoriti rakyat Asia Tenggara iaitu 55.3% menyatakan bahawa perubahan iklim dan kejadian cuaca ekstrim kini menjadi cabaran terbesar rantau itu. Isu itu mengatasi pengangguran dan kemelesetan ekonomi yang mendahului senarai berkenaan sejak 2 tahun lepas menurut laporan tinjauan yang dikeluarkan pada Khamis. State of Southeast Asia Survey 2025 yang dijalankan oleh Pusat Kajian ASEAN di ISIS Institute Yusof Ishak dari 3 Januari hingga 15 Februari melibatkan 2,023 responden dari 10 negara anggota ASEAN mendedahkan bahawa perubahan iklim merupakan cabaran utama bagi 4 negara. Filipina dan Vietnam yang terletak dalam laluan taufan kuat meletakkan perubahan iklim sebagai kebimbangan utama dengan markah masing-masing 70.9% dan 70.3%. Malaysia berada di tempat ketiga dengan 55%, diikuti Thailand 54.6%. Prospek ekonomi yang lembap kekal di tempat kedua sebagai cabaran terbesar di rantau itu 49.3%. Diikuti rapat oleh kebimbangan terhadap ketegangan ekonomi yang semakin meningkat antara kuasa besar 48.3%. Sementara itu, lebih separuh daripada responden 51.6% menyenaraikan tingkah laku agresif di Laut Cina Selatan sebagai kebimbangan geopolitik utama mereka mengatasi konflik Israel-Hamas yang menduduki tempat teratas tahun lepas. Ini diikuti oleh operasi penipuan global 48.1% dan kepimpinan baharu Amerika Syarikat 46.9%. Dalam menghadapi peningkatan perlindungan perdagangan dan nasionalisme di seluruh dunia, 40.2% responden memilih untuk mempercepat integrasi serantau ASEAN dalam kalangan negara anggota. Perjanjian Rangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN DIFA yang disebut-sebut sebagai perjanjian ekonomi digital serantau pertama di dunia merupakan alat penting bagi integrasi serantau ASEAN dengan lebih 1/3 responden kekal optimis bahawa DIFA dapat meningkatkan keupayaan digital dan memperkukuh perdagangan digital di rantau ini. Bercakap pada pelancaran laporan itu menerusi webinar, Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Kajian Amerika Syarikat Dr. Michael Green berkata, berdasarkan pengumuman Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengenai tarif pada Rabu, beliau bersetuju dengan sentimen responden. Tinjauan itu turut mendapati Amerika Syarikat telah mengatasi China sebagai pilihan utama 52.3% sekiranya rantau itu terpaksa menyebelahi satu daripada dua pesaing strategik berkenaan. Namun, China kekal sebagai kuasa ekonomi paling berpengaruh 56.4% dan politik strategik 37.9% di rantau ini mengatasi Amerika Syarikat dengan margin ketara walaupun pengaruh keseluruhan China dalam bidang ekonomi dan politik strategik menunjukkan sedikit penurunan. Jepun kekal sebagai kuasa besar paling dipercayai di Asia Tenggara dengan skor 66.8% meningkat daripada 58.9% tahun lepas. Diikuti Kesatuan Eropah 51.9% yang mengatasi Amerika Syarikat 47.2%. Pada tahun ini, lebih dekat dengan rantau ini, krisis politik dan kemanusiaan Myanmar yang berlarutan terus mencabar perpaduan ASEAN dengan 1/3 responden menyokong penglibatan ASEAN dalam dialog bebas dengan semua pemegang kepentingan utama. Thailand berdepan dengan krisis pencemaran udara serius apabila tahap habuk halus di 42 wilayah mencatat paras berbahaya yang mencetuskan amaran kesihatan dan gesaan orang ramai mengelakkan aktiviti luar. Laporan dari Pusat Komunikasi Penyelesaian Pencemaran Udara pada Khamis menunjukkan hampir seluruh negara kecuali wilayah selatan mengalami tahap PM2.5 yang tinggi dan melebihi had keselamatan. Antara wilayah utara yang terjejas termasuk Chiang Mai, Chiang Rai dan Mae Hong Son
mencatatkan bacaan antara 34.1 hingga 268 mikrogram per meter padu, jauh melebihi had selamat Thailand iaitu 50 mikrogram per meter padu. Wilayah timur laut pula mencatatkan bacaan antara 26.8 hingga 72.6 mikrogram per meter padu di kawasan tengah dan barat termasuk Bangkok, Ayutthaya dan Kanchanaburi. Tahap pencemaran turut membimbangkan dengan bacaan setinggi 78.3 mikrogram per meter padu. Wilayah timur merekodkan 3 kawasan terjejas manakala selatan merupakan satu-satunya rantau dengan kualiti udara sangat baik, mencatat bacaan serendah 4.5 mikrogram per meter padu. Di ibu negara Bangkok dan kawasan sekitarnya, 15 stesen pemantauan melaporkan tahap PM 2.5 antara 25.5 hingga 62.9 mikrogram per meter padu menurut Jabatan Kawalan Pencemaran dan Pentadbiran Metropolitan Bangkok. Pihak berkuasa kesihatan mengeluarkan amaran kecemasan dengan menasihatkan orang ramai supaya menghadkan aktiviti luar dan menggunakan topeng N95 sebagai langkah perlindungan. Penduduk Vietnam pada Khamis menzahirkan kebimbangan tentang potensi kesan terhadap ekonomi negara susulan pengumuman tarif timbal balik Amerika Syarikat ke atas negara itu. Seorang penduduk Nguyen Thi Tu Huong meramalkan tarif tersebut akan menyebabkan kos hidup di Vietnam meningkat. Bên Mỹ người ta sẽ áp đặt cái mức thuế này khá là cao so với ví dụ là nhập hàng điện tử, ví dụ sang bên đấy cũng đánh thuế khá cao, với cả về sinh hoạt chi phí người dân, với cả làm việc tại công ty nó cũng rất là khó khăn cho người dân. Với em thì cái ưu điểm đấy là khi mà cái mức thuế cao thì cái đời sống của người dân cũng sẽ được nâng cao hơn. Còn cái nhược điểm là đánh vào là những người đang xuất khẩu qua thị trường Mỹ thì cái lợi nhuận của họ sẽ bị giảm đi. Dong Vietnam mencapai paras terendah pada Khamis dan pasaran saham dijangka melemah apabila negara itu berdepan salah satu tarif timbal balik lebih tinggi di bawah tarif baru diumumkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Sementara itu, Perdana Menteri Vietnam mengadakan mesyuarat Kabinet tergempar pada Khamis beberapa jam selepas pentadbiran Trump memaklumkan Vietnam akan dikenakan tarif sebanyak 46%. Filipina terus memperluas infrastruktur pengecasan kenderaan elektrik EV dengan 912 stesen pengecasan awam kini beroperasi di seluruh negara. Jabatan Tenaga DOE Filipina berkata kebanyakan pengecas EV tersebut tertumpu di ibu negara Manila. Bagi mempercepatkan penggunaan EV, DOE berkata pihaknya memperkenalkan inisiatif kawal selia baru dan rundingan awam bagi memastikan rangkaian pengecasan yang selamat, cekap dan mampan. DOE akan menerbitkan garis panduan pelaksanaan mengenai kewajipan penyedia stesen pengecasan EV pada April serta mengadakan rundingan awam pada suku kedua tahun ini berhubung inisiatif utama. Pengarah Biro Pengurusan Penggunaan Tenaga Patrick Aquino berkata Filipina menyasarkan untuk memasang lebih 7,000 stesen pengecasan EV menjelang 2028. Menurutnya, dengan menggabungkan pembangunan infrastruktur dan penglibatan awam, peralihan kepada EV dapat dipercepatkan serta sektor pengangkutan yang lebih bersih dan mampan juga dapat dibangunkan. Dalam perkembangan berasingan pada 20 Mac lalu, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata, negara anggota ASEAN sedang berusaha memperkenalkan dasar kenderaan elektrik EV standard sebagai sebahagian daripada usaha untuk mengukuhkan inisiatif kemampanan serantau dan mempercepatkan peralihan kepada tenaga bersih. Perbincangan mengenai penyeragaman bateri dan infrastruktur pengecasan EV rentas sempadan itu telah dimulakan dalam kalangan para pegawai kanan dan pemimpin ASEAN. Sekian ASEAN 25, saya Irfan Faruqi. Salam hormat.